Okay, jadi personal branding adalah kita nak marketing. Bukan sale lah, kita nak marketing people and career. So kita macam saya Syafinas. Okay, saya lah orangnya. So career saya apa? Perunding pengurusan cantik Islam ataupun estate planner. Jadi saya nak marketingkan diri dan career saya di social media supaya orang kenal, okay, Syafinas estate planner. Okay, Syikin estate planner. Siapa lagi? Kak Kasma estate planner. Serina, Kak Serina, dia lagi lah teksnya. So macam-macam. Masing-masing ada expertise sendiri. Okay, dan kenapa personal branding ni penting? Sebenarnya dia boleh membantu kita, kalau kita ni orang yang berbisnes, dia boleh bantu kita untuk meningkatkan jualan, which is increase sales. Lepas tu kita boleh boostkan kita punya online reputation. Sebab sekarang ni semua online. Offline ni dah agak-agak sukar lah untuk kita bergerak dengan PKP. Sebenarnya so kita kena start berada di social media ataupun berada di online platform. Dan yang paling penting, kita nak build trust. So bila online, orang tak pernah berjumpa dengan kita. So macam mana kita nak bina kepercayaan? Itulah pentingnya personal branding ini. Okay? Kita tengok contoh. Siapa yang ataupun personal branding yang macam mana yang kita boleh contohi? Ni siapa yang tak kenal kan? Siapa ni? Unmute. Siapa ni? Chef Amin. Chef Amin. Chef Amin. Okay, so kalau kita ikuti perjalanan dia, lama dia buat personal branding 3-4 tahun dengan dia punya video masakan. Kalau bulan puasa tu 30 hari, 30 resepi. Sebab itu apa saja produk yang dia keluarkan lepas tu mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Sebab orang dah percaya dekat Khairul Amin ni. Percayalah cakap saya, kalau lepas dia keluar kuih raya sekalipun, memang akan laku. Sebab orang dah branding Khairul Amin tu dah kuat. That's why dia brandingkan diri dia. Dia tak branding macam masakan ke apa ke. Sebab bila you dah contohlah, dia brandingkan masakan. So nanti kalau dia nak jual e-book ke apa, susah, faham tak? So that's why kita kena brandingkan diri kita. So whatever yang kita offer ataupun apa saja servis yang kita ada nanti tu, mudah orang untuk mudah orang untuk berurusan dengan kita. Sebab trust dah ada. So whatever yang kita offer tu orang dah percaya, okay, dia ni mesti akan offer servis ataupun produk yang terbaik. Sebab dia sendiri tu orang dah percaya dan dah membina satu credibility. Tu pentingnya personal branding. So contoh paling dekat yang kita boleh follow ataupun yang kita boleh jadikan contoh adalah Khairul Amin. Daripada biasa-biasa jadi luar biasa. Okay. So lagi seorang ataupun lagi satu profil yang saya suka juga adalah Nilofa. Nilofa ni orang kata high end lah yang kita pun boleh contohi juga. Macam mana dia create satu personal branding. Awalnya kan ada Nilofa lah, jual tudung, lepas tu ada markas tijari. So nampak tak? Bila trust tu dah ada, tak kisah apa saja produk ataupun servis yang dia buat, orang akan support. Tengok dia ada Nilofa, Nilofa Group, ada Kasih Nilofa, dia punya pertubuhan kebajikan. Ada apps Denor, dan juga dia punya markas tijari dengan dia punya suami kan. Jadi kita nak mengharapkan sampai, kalau tak boleh mencapai tahap ini pun sekurang-kurangnya tahap Khairul Amin pun dah okey dah. Faham tak? So macam mana kita nak betul-betul make use ataupun leverage kan social media platform ke arah kebaikan. Mudah-mudahan jadi jugalah saham akhirat kita bila kita dah tak ada nanti. Okay, itu dari sudut orang kata yang dah besar-besar lah kan. So of course lah diorang pun bermula daripada kosong. So macam mana kita nak start? Apa yang kita boleh offer? Ataupun apa tips-tips yang boleh mungkin kita mulakan dulu dengan diri kita sendiri. Okay. So, kenapa, sebetulnya saya mungkin nak ceritakanlah kenapa saya memilih social media sebagai platform untuk saya marketingkan diri saya dan servis saya. Okay, so saya banyak challenge. Masa saya start, macam saya kata tadi, saya background bukan bidang sales. Bukan dalam bidang marketing. So saya memang tak ada tak ada experience. Memang mula pada kosong. Tapi saya percaya semua orang boleh buat insyaAllah. Sebab benda ni terbukti boleh dibuat lah.
Okay, so macam mana saya tukar challenge kepada opportunity, daripada cabaran kepada peluang. Okay, untuk yang tak kenal saya ni seorang introvert. Kalau anda berjumpa saya di luar, saya tidak akan sepetah ini. Di social media yang korang tengok tu kan, ataupun dalam Zoom ni, saya bukan orang yang petah, okay? Maksudnya memang introvert lah, okay? Dan juga saya tak erti nak approach warm market. Saya selalu cerita, every time kalau dalam VR ke, dalam mana-mana sharing pun, saya selalu akan cerita. Saya punya cabaran adalah saya tak erti ataupun saya tak selesa untuk approach warm market. Warm market ni maksudnya orang kita kenal lah. Kawan-kawan, family, apa lagi? Kawan sekolah ke kan, orang cakap dalam phone contact tu banyak ada 1,000 kan. Contact je lah. It's not easy for me. Susah. Tapi saya nak mencari satu, daripada challenge tu saya nak tukar kepada peluang. Okay, so macam mana secara tak langsung saya nak bagi tahu saya ada servis ni. That's why saya banyak berkongsi di Facebook, di Instagram. Kat Facebook kan kita add lah kawan-kawan kita, add lah makcik-pakcik kita, keluarga kita kan. Tak ada cerita. Tapi of course dia akan baca kita punya sharing, betul tak? So dari situlah saya bermula sebenarnya. Okay. Dia bukanlah macam terus boom macam tu, tak. Bermula satu langkah demi satu langkah. Daripada 2018 saya konsisten sampai sekarang 2021. Saya cuba untuk konsisten lah. Okay, sentiasa berada di online platform. Jadi anda masing-masing ada struggle sendiri. So jadikan struggle ataupun cabaran itu convert kepada peluang. Okay, kalau dalam Islam pun kan ada mengajar setiap ujian tu ada hikmah dia. Ni ujian saya dan hikmahnya begini. So tuan-tuan dan puan-puan ada ujian masing-masing dan hikmahnya apa? Carilah apa hikmah di sebaliknya supaya kita tetap kuat untuk terus bergerak ke hadapan. Okay, jadi ini dua challenge yang paling besar untuk diri saya sendiri. Okay. Okay, kemudian Kausa pun dah mengajar tentang 3K. Apa 3K? Siapa boleh bantu saya? Apa yang selalu Encik Ken sebut tentang 3K? Kelihatan. Okay. Yang kedua? Kasih sayang. Keinginan. Kepercayaan. Keinginan, kepercayaan. Betul. Kelihatan, keinginan dan kepercayaan. Itulah pentingnya untuk kita ada konsep 3K ni di mana saja kita berada. So kalau offline, susahlah, takkanlah tak nak ketuk pintu rumah jiran, nak ketuk pintu rumah family kita. So macam mana kita nak kelihatan di social media, di online platform. Inilah yang saya akan kongsikan ni. Kita berbalik pada konsep ataupun teras kawasan sendiri, 3K, kelihatan, kepercayaan dan keinginan. Okay, so macam mana kita nak bermula ataupun macam mana kita nak start personal branding kan diri kita. Diri saya tak cakap lagi pasal bisnes apa, diri kita dulu. So ada 4 tips, ambil pen, ambil kertas, catat. Okay, saya takkan share slide ni tau. Siapa yang terlepas tu, sorry. So kena fokus. Okay, so yang pertama, saya pasti dekat sini ada yang bawa 2-3 jenis servis. Betul, ada yang takaful, ada unit trust, ada investment ke apa. So ada yang ada banyak servis. Okay. Tapi dekat kita punya online platform ni, kita kena pilih daripada banyak tu, kita kena pilih satu yang kita nak tunjulkan. Faham tak? So kalau macam saya ada pewarisan dan juga takaful. Tapi sebab saya start pewarisan dulu, so saya tunjukkan itu expertise saya dulu. Okay, kenapa? Sebab kita nak mengelakkan daripada orang macam keliru. Macam, dia ni buat apa? Kejap cerita ni. Tapi bila kita dah tunjulkan ataupun kita dah selalu cakap tentang expertise kita, so apa-apa yang kemudian yang datang tu, InsyaAllah orang akan nampak juga itu adalah added value ataupun added service sedia ada. Okay? So kita kena pilih lah yang mana yang kita nak dikenali sebagai apa. You nak dikenali sebagai estate planner ke? You nak dikenali sebagai perancang kewangan ke? You nak dikenali sebagai investor ke?
So kena pilih. Ini untuk orang yang ada banyak servis lah. Okay, so yang kedua, kita akan ada beberapa social media kan. Ada yang ada Facebook, ada yang ada Instagram, ada yang ada TikTok, ada yang LinkedIn dan sebagainya. Okay, so tips dekat sini pula, yang kedua ni, kita gunakan nama yang sama dan profile picture yang sama di semua platform ataupun social media yang kita ada. Okay, kenapa? Sebab kita nak be konsisten dan juga bila orang cari kita tu, dia tahulah, okay, orang ni orang yang sama. Contohnya orang tu search Shafinas dekat Facebook, okay, keluar gambar ni, bila dia search dekat Instagram pun keluar gambar yang sama, tak apalah kita susah-susah nak perkenalkan, saya lah sama dengan Facebook tadi tu, bukan? So that's why penting untuk kita punya nama, profile picture tu sama. So kalau you nak tukar dekat Facebook, tukar juga dekat semua punya social media punya platform. Supaya dia konsisten dan visibility tu senang. Okay, bila orang cari kita. Okay, itu tips yang kedua. Okay, so kat sini saya lanjutkan ke? Okay kan? Tak ada apa-apa nak tanya kan? Okay, so tips yang ketiga, posting setiap hari di social media kita yang paling kita macam ni yang paling kita fokus lah. So, walaupun kita ada banyak platform, tapi kita mesti ada satu yang kita fokus dekat situ. Okay, so make sure yang contohlah you pilih Facebook. So make sure adalah update setiap hari. Paling komen pun 1 kali sehari. Tu dah paling minimum lah tu. Kalau you baru nak start. Once you dah ada banyak-banyak content ataupun dah banyak isu, boleh lah mungkin 2-3 posting satu hari. Okay, so sharekan apa kita punya expertise kepada orang lain. Sebab benda tu yang orang nak tahu. Dan yang terakhir, kita kena tengoklah daripada posting kita ataupun ada orang mention kita kena cepat-cepat respon. Yang paling bagus kalau kita ni jenis alert, bila ada mention dia terus reply. Tapi kalau kita macam ada banyak kerja busy ke apa, make sure dalam 24 jam tu cubalah reply, jangan sampai 2-3 hari baru nak reply. Okay, so itu akan macam mengurangkan jugalah macam kepercayaan tu lah, macam lambat lah dia reply. So dia akan bagi impression yang agak kurang lah. So nanti dia akan rasa, dia ni lambat lah reply, macam servis mungkin tak bagus. So itu impression lah, impression di social media. So saya recap balik tips tadi. Yang pertama, pilih expertise kita, yang mana kita nak tunjukkan yang paling kita expert dekat social media. Kalau kita ni jenis banyak servis kita bawa. Yang kedua, keep the same name and sama punya profile picture lah, DP default picture tu. Yang ketiga, posting setiap hari, minimum 1 kali sehari. Okay, kat sini mungkin saya akan boleh kongsi sikit. Posting tu kalau boleh yang daripada kita. Kalau macam kita share ke apa, itu tak kira macam posting kita lah. You nak share banyak pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kita mesti ada satu yang original kita punya. Dan yang keempat, monitor lah. Ada orang mention kita ke, ada bertanya ke, make sure you reply dengan cepat. Kalau boleh dalam tempoh 24 jam. Okay, itu tips untuk kita bermula. Untuk brandingkan diri kita di social media. Okay, saya kongsikan apa yang saya dah buat lah. Okay, so sejak tahun 2018, bila saya dah start dalam bidang pewarisan, saya bermula di Facebook. Okay, itu yang saya fokus dulu. Saya bina saya punya branding tu di Facebook. Okay, so banyak kali lah tukar posting lah, buat ni banyak kali. Sampai apa yang you all nampak hari ni, itu hasil daripada 3 tahun lepas punya kerja. Okay, ini saya punya Facebook. Okay, saya nak tunjukkan, saya keep konsisten nama, profile picture. Okay, di Instagram, gambar yang sama juga. Dan juga ada juga saya punya about tadi tu, sama juga di Instagram. Okay, dekat sini penting untuk credibility. You boleh letaklah apa-apa kat sini macam saya, okay, saya nak bukan introduce. Maksudnya, okay, kat TikTok ni, saya nak cakap, saya ada TikTok Faraid, okay, boleh follow, ada 27,000 follower. Okay, benda ni penting. Jangan rasa macam lah segan nak letak macam nanti orang kata teriak. Bukan. Benda ni penting untuk credibility. So tak semestinya pasal TikTok.
kalau you all macam ada dapat award macam kalau tak apa MDRT lah apa, boleh letak. Okay, itu sebagai credibility lah. Maksudnya orang percaya dekat kita. Sebab bila orang datang rumah kita, macam Instagram ni baru rumah kita lah. So bila orang datang rumah kita, benda ni orang tengok dulu. So bila orang tengok benda ni, dia akan decide, okay, dia ni boleh percaya ke tak? Dia ni boleh dia ni macam mana? So benda tu biar kita punya profile tu yang bercakap bagi pihak kita. Tak perlu kita susah payah nak explain dekat orang, percayalah saya. Tak perlu. So sebab tu penting untuk kita keep kita punya profile, apa saja social media punya profile ni dalam keadaan yang profesional dan dipercayai. Okay, profesional tu tak semestinya kena sentiasa pakai quotes dari, tak perlu. Maksudnya macam profile picture ni pun banyak mazhab, okay? Tapi saya guna mazhab saya. Saya tak guna profile picture yang pakai quote ke apa, sebab saya baru nak membina branding. Sebab nanti kalau pakai quote ni kan orang lari kan, orang cakap ni MLM lah apa kan. So kalau untuk baru start, guna yang santai-santai tapi tak adalah nampak macam sempoi sangat, tapi taklah nampak terlalu profesional sampai orang takut nak follow. Okay. Dan juga ni TikTok saya, sama juga. Nama yang sama dan profile picture yang sama. So konsisten benda tu. Okay. Alright, so dekat personal branding dah, itu je sharing saya. Nanti akhir session saya akan buka untuk Q&A kalau ada apa-apa soalan. So saya akan masuk untuk TikTok. Okay, TikTok ni dia adalah social media platform untuk kita create, share dan discover short video. Dia specifically untuk video. Okay, macam mana saya boleh bermula di TikTok? Okay, siapa yang datang ke BBR hari tu saya ada kongsikan lah macam mana saya boleh start explore TikTok. Okay, untuk yang belum tahu, dulu saya base di KL lah, Selangor, dekat Puchong. Okay, so awal tahun hari tu saya berpindah ke Terengganu. Okay, Kertih, Terengganu. Jadi untuk saya nak mencari orang dekat sini ataupun nak start orang kata orang market, sebab Kertih ni kampung saya lah, kampung saya membesar, kira balik kampung lah. Tapi walaupun macam saya kata lah, saya bukan orang yang jenis approach orang market. So saya mencari satu platform lain ataupun benda lain yang saya rasa saya boleh cuba. Sebab masa awal tahun tu, ini pengalaman saya lah, saya punya personal punya pendapat lah. Dekat Facebook saya sudah tepu. Okay, terlalu banyak information. Dekat Instagram ni, dia macam lambat sikit. You kena post benda yang sangat berkualiti untuk tarik follower. Dia boleh tapi dia lambat sikit. That's why saya cuba explore TikTok. Masa tu juga sebab saya fikir macam okay, nak buat lah macam video kecil-kecil sikit kan. Tapi macam nak record dekat handphone, lepas tu nak edit dekat app, saya rasa macam Allah susahnya. So that's why saya export TikTok, dia macam 15 saat, 60 saat kan. So benda tu macam mudah lah, bagi saya mudah. So bila saya start, nanti saya tunjukkan macam mana saya bermula tu, saya beli video tu macam mana. So korang pun nanti tergelak je kan. Okay, so masa saya start kat TikTok tu, saya memang nak fokuskan untuk pewarisan, hibah ke WhatsApp. Saya memang dah tahu dah konten apa yang saya nak letak dekat TikTok tu. Sebab TikTok ni orang akan cari, yelah dia kan memanglah banyak joget-joget tu. Kita abaikan yang joget-joget yang lagu-lagu tu. Kita nak create satu platform ataupun satu konten yang bagi manfaat kepada orang lain. So dekat itulah saya bermulanya TikTok tu. Dan sepanjang dah beberapa video tu, video yang paling saya tak sangka tu lah yang viral. Video saya kira Faraid atas kertas. Video yang paling tak cantik sekali. Saya tengok macam video ni juga lah orang tengok kan. So kat situ saya tahu, okay, konten ni maksudnya bagi satu macam okay, benda ni ramai orang tak tahu. Dan memang betul, pada waktu itu dekat TikTok ada kelompongan konten-konten berkaitan dengan Faraid. Compare tu sekarang lah. Sekarang alhamdulillah dah ramai lah orang buat kan. Okay. So jadi dekat situlah orang kata mungkin rezeki dekat situ. Tu ya alhamdulillah sampai sekarang
saya dapat dalam 27,000 follower. Tapi jangan salah faham pula. 27,000 follower tu of course lah. Ada yang berkualiti, ada yang tak berkualiti. Tapi benda tu penting. Macam saya cakap, benda tu penting untuk credibility. Macam contoh Khairul Amin tadi kan. Kalau follower dia 10 orang, you nak percaya tak dekat dia? Compare tu dengan ada 3 juta follower. So benda tu yang penting. Tapi jangan fokus sangat macam you buat hari ni, esok nak terus 1,000, esok nak terus 2,000. Benda ni takes time. Saya buat pun 3 tahun untuk berada sampai tahap ni. Nanti 5 tahun kita akan lain dah pula tahap kita. So it's a seeding. You kena tanam benih sampai masa you akan menuai hasil dia. Okay, so berbalik pada tips ataupun apa yang kita boleh start adalah bermula dengan kita nak educate. Okay, kita punya bidang ni is all about nak educate orang. Sebab orang banyak tak tahu apa yang dia tak tahu. So kita kena bongkarkan dan kita kena educate orang. Dan juga awareness. Awareness ni kita kalau dalam, sebab saya pun dalam bidang takaful, awareness ni kita kena kedepankan ataupun kita kena banyakkan konten tentang hibah harta. Sebab ramai orang dekat luar sana ingat buat hibah takaful je selesai. Tapi kita janganlah condemn part hibah takaful tu. Kita just bagi tahu apa pasal hibah harta ni, kenapa hibah harta ni penting. Sebab hibah harta ni masih ada kelompongan lagi. So benda tu pun you boleh fokus ataupun you boleh explore. Okay, hibah harta ni boleh cakap pasal apa. Okay, so bagi awareness. Dan yang terakhir, you add value. Add value ni maksudnya apa? Daripada social media platform ni, bila orang dah percaya dekat kita, orang dah selesa ataupun orang rasa macam mungkin daripada konten kita tu dah terkena dia punya hot button, dia akan cari kita dan dia akan contact kita lah. Maksudnya leads. Daripada suspect jadi prospect, jadi klien. Macam saya kongsikan dalam WBR hari tu, saya start pada bulan 1 tu dah kira 6 bulan lah. So Alhamdulillah saya dapat 2 da'i daripada TikTok ni dan juga saya ada lebih kurang 5 orang klien daripada TikTok sahaja. Tapi itu perjalanan saya. Jangan compare macam nanti saya buat TikTok saya tak dapat pun. Perjalanan ataupun journey kita ni berbeza-beza. Yang penting start. Kita tak tahu kat mana Allah nak bagi. Yang penting niat kita educate, bagi awareness, nak add value. InsyaAllah Allah tu tak kedekut. Allah akan bagi. Tapi daripada sumber yang mana tu kita belum tahu lagi. Kita tak boleh nak confirmkan benda tu. Okay? Alright. So saya saya akan share screen TikTok saya. Sebab rasanya dah Q&A. Q&A nanti sekejap Okay, nanti Ken approve Ken nak masuk. Okay, so masing-masing guna laptop ke guna handphone ni, Zoom ni? Laptop. Okay, so boleh buka, siapa-siapa yang guna laptop, maksudnya yang tak guna phone lah yang Zoom ni, boleh buka TikTok. Ken boleh approve Finas. Guna iPad ni, Syafinas. Macam mana? Akak guna iPad ni ke? Guna, nak buka TikTok dekat iPad boleh je. Ken. Shikin? Ken hang. Ken hang. Oh itu. nak masuk ni belum approve lagi. Ya ke? Sebab nak tunjuk dekat handphone. Ken, hello? Okay, kita masuk. Finas. Ya, boleh tak? Kim tak dekat laptop ni hang. Kim masuk pakai phone ni kejap Okay. Sekejap, Kim post sekejap. Okay. Finas nak masuk kan? Cuba lagi sekali. Dah dapat dengar suara je tapi tak dapat apa.
Ni laptop. Okay. Recording in progress. Okay. Nobody, 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 nobody. Okay. So, masing-masing dah buka dah TikTok dekat handphone masing-masing. Kita terus explore sama-sama lah supaya kita hands on, senang sikit nak faham. Nak tanya buka yang sendiri punya. Buka je yang sendiri punya. Okay. Alright. Okay, so mungkin features kalau macam iOS dengan Android mungkin lain, tapi rasanya lebih kurang sama je lah. Bawah ni ada home, ada discover, ada button tambah ni, ada inbox, ada kalau ni kita punya profile lah. Okay, so daripada apa yang Kim bagi tahu, ramai nak tahu pasal FYP, macam mana buat content menarik, macam mana naikkan engagement. Okay, macam saya sendiri, saya memang tak ada masuk kelas macam spesifik pasal TikTok. Okay, memang saya banyak explore lah dekat TikTok ni, okay, macam mana nak buat content sikit sebanyak macam tu lah. Cuma saya nak tunjukkan bagaimana saya bermula. Nah, ini first saya punya video yang tak apa-apa ni kan. Cerita pasal dokumen, orang tak faham pun dokumen baru website ni kan. Tapi itulah, apa-apa je kita nak buat, yang paling penting buat je. Start je dulu. Okay? Start je dulu. Bila kita dah start lama-lama, baru kita akan nampak trend ataupun apa yang kita nak kat mana yang orang suka. So kita banyakkanlah konten tu. Okay, so banyaklah macam berlakon Recording sikit. in progress. So saya punya start, saya punya yang paling viral, maksudnya start orang cari adakah? Jom kita belajar faraid. Kan, jika suami meninggal dunia, kan, tidak mempunyai anak, ada seorang isteri, ibu masih hidup, saudara kandung lelaki ada 8 orang, dan saudara kandung perempuan ada 1 orang. Kan? Dan orang memang tak tahu lagi. Waris faraid si. So nampak tak? Daripada situ, konten saya dah mula bertukar arah. Dah mula cerita pasal faraid je. Cerita pasal faraid. Sebab kat situ kita nampak, okay, orang datang dekat kita punya page, memang nak cari pasal faraid. So dekat TikTok saya memang brandingkan diri saya untuk kira faraid. Nanti kalau selang-seli pasal benda-benda yang macam tak berkaitan sikit, okey lah, sekurangnya kita ni tak adalah macam, bukanlah robot. Kau cerita pasal faraid je dalam kau cerita. So kita nak juga jadi orang biasa lah. Recording kadang-kadang selang-seli mungkin dalam 10 konten, satu tu cerita lah. Recording in progress. Lah kan. So itu experience saya. Saya bercakap atas kapasiti apa yang saya lalui sendiri. Okay. Alright. So ini kita punya profile lah. Okay, kat sini kita punya profile. So bila kita tekan dekat home ni, home bawah ni. Apabila berlaku kematian, Cik Rahmat meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan, seorang adik perempuan dan seorang adik lelaki. Jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan sebanyak 2 juta. Bahagian faraid waris. Kalau kita tekan following, ini adalah orang-orang yang SP Financing tempoh pendek ke tempoh panjang yang lebih? Malaysia Airlines announcement. Cik Rahmat adalah isteri mendapat 9/72 bahagian, anak perempuan mendapat 24/72 bahagian setiap seorang, adik perempuan mendapat 5/72 bahagian dan adik lelaki mendapat 10/72 bahagian. Apabila berlaku kematian, Cik Rahmat meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan, seorang adik perempuan dan seorang adik lelaki. Jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan sebanyak 2 juta. Bahagian faraid waris Encik Rahmat adalah
Isteri mendapat 9/72 bahagian, anak perempuan mendapat 24/72 bahagian setiap seorang, adik perempuan mendapat 5/72 bahagian, adik lelaki mendapat 10/72 bahagian. Apabila berlaku kematian, Encik Rahmat meninggalkan isteri, seorang anak perempuan, seorang adik perempuan dan seorang adik lelaki. Jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan sebanyak 2 juta. Bahagian faraid waris Encik Rahmat adalah isteri mendapat Suara Finas tenggelam sebab dengan suara video. Okey. Ulang balik dekat tadi, dekat apa? Okey. FY kat following. Bila klik following tu. Sorry. Okay, so dekat bila tekan home ni, so akan ada 2 benda following dan for you. Okay, for following ni orang yang kita follow lah, konten-konten orang yang kita follow. Dekat for you ni dia macam explore, macam kalau Instagram kan, dia ada bahagian explore tu, dia akan keluar lah apa konten yang kita tak follow pun akan keluar kat situ. So bila orang sebut FYP ni maksudnya kita punya konten keluar dekat for you page sebenarnya, for you page FYP tu. Tu term TikTok lah. So bila keluar kat FYP ni, walaupun orang tak follow kita, tapi konten kita boleh masuk kat sini. Tapi dengan syarat kita punya konten tu adalah something yang add value ataupun kena dengan apa yang tengah trending masa tu. Nanti saya akan kongsikan macam mana kita nak tahu apa yang tengah trending sekarang. Dia ada 2 lah, ada trending pasal audio, ada trending pasal lagu, ada trending pasal hashtag, ada trending pasal challenge. So kita kena manfaatkan benda-benda trending supaya bila kita buat konten tu, dia akan keluar dekat FYP. Itu maksud FYP. Okay, ada siapa-siapa nak tanya tak dekat part ni? Okay, saya boleh next Okay, so ini home. Okay, dekat discover. Okay, cuba tekan dekat discover. Okay, so nampak. Dia ada yang ni tengah trending lah. Apa, dancing eyebrow lah. Challenge nobody lah. So ni benda-benda yang tengah trending lah ni. Ni kita boleh lah letak hashtag my foodie ke apa kan. Itu dari sudut hashtag. Okay, macam saya sekarang benda tu nobody tengah trending. Dia adalah lagu dia kan. Dia ada lagu dan dia ada konten dia, contoh. Saya tunjuk satu Yang ni kat mana tadi? Ulang semula. Discover. Yang ni penting supaya kita supaya kita boleh manfaatkan apa yang tengah trending sekarang. So nampak tak kalau yang trending nobody hashtag punya ni ada dalam lebih kurang 800 juta punya video. So tekanlah kat situ. Okay, so cara saya buat konten, saya tengok apa-apa yang viral dan saya cubalah untuk kalau dalam pewarisan ni apa yang aku boleh buat. Apa skrip ataupun apa tema yang boleh buat. So kalau untuk konten nobody ni apa yang saya buat, saya ambil konten ataupun yang tengah trending ni. Saya buat pasal suami saya kita gunakanlah suami kita gunakanlah sebagai pelakon tambahan. Itulah maksudnya faham tak? Kadang kita kenalah selit-selit, janganlah serius sangat cerita separai je kan. Kadang orang boring juga. So kita kena ada variety. So benda ni cakap kelakar sikit. Mungkin dah berapa post yang banyak faraid itu. You ambil lah selitkan satu yang tak berapa heavy sangat. Itu apa yang saya buat dekat semua saya punya social media platform. Dekat Facebook, dekat Instagram. Sebab pewarisan ni berat. So kadang-kadang kita kena selit benda yang ringan sikit. So itu apa yang saya buat lah. So yang lain-lain pun boleh explore yang mana rasa boleh diselitkan ataupun boleh diselarikan dengan kita punya konten. Itu apa yang saya buat. Okay, itu dari sudut kalau hashtag lah. Okay, so dari sudut macam lagu pula. Okay, kalau dekat lagu, biasanya saya cari dekat FYP je.
Okay, kat FYP. Saya akan scroll lah banyak-banyak sikit dan saya akan I tengok. wanted to see how high. Saya akan tengok, okay, mana lagu yang paling banyak keluar. Macam bila sudah scroll 2-3 kali tu kan. Okay, lagu ni macam dia tadi lagu ni kan. Okay, so apa yang kita boleh buat? Sekejap contoh Want to work abroad? I should be. Oh no. Apa perangai kau bang? Abang Haki sayang. What makes you comfortable? Sekejap Iki. Come over. Dia kau tahu tak sepang. Alright, I'm sick. Contoh kita nak guna lagu ni. So kat bawah ni ada lagu kan? Nampak tak? Nampak so tekan dekat sini. So nampak ada lebih, lagu ni saja ada lebih kurang 1.5 orang yang buat untuk lagu ni. So kalau kita nak guna terus tekanlah dekat use this sound. Lepas tu kita boleh record. Apa kan? Tapi kalau tak nak guna tapi kita nak simpan lagu ni. So boleh letak dekat add to favorite. Ni sudah simpan lah. Okay. Kalau tak dia jadi macam ni, add to favorite. Kalau kita dah letak edit to favorite. Okay, so saya ada list ataupun saya ada, contohlah saya nampak content kan. Bila saya nampak content, saya kena tekan kat tambah ni. So add sound dekat atas ni. Okay, so kat favorite ni yang kita dah tanda tadi. Yang kita dah save tadi. So saya adalah beberapa yang mungkin saya akan guna kemudian tapi saya dah save dulu. So adalah banyak kat sini. Itu macam mana kita nak save supaya tak hilang lah kan lagu tadi. Mana apa tajuk lagu tadi. So kita simpan siap-siap walaupun tak nak guna lagi. Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya kalau yang dekat sound ni tadi kat mana? Yang kita save as favorite tu. Save to favorite. Okay, tekan dekat tambah ni. Okay. Okay, dekat add sound dekat atas. Oh, okay. Alright. Thank you. So ada discover, ada yang favorite. So Okay. even dekat sini pun kita boleh tengok apa yang viral. Tips, guna benda-benda yang viral. Jangan gunalah macam lagu-lagu slow yang melo-melo. Sebab kita nak make sure konten kita tu masuk dekat FYP. So boleh guna kat sini jugalah apa yang viral ni ataupun yang tengah hot, tengah menaik sekarang. Tapi kena hati-hati. Sebab kadang-kadang ada sound ataupun audio lagu-lagu dekat TikTok ni dia punya lirik tu tak berapa elok. So sebelum nak guna betul-betul make sure lirik tu tak membawa maksud apa-apa lah ataupun yang tak melucah ke apa So kena hati, kita kena pandai tapis. Kat TikTok ni kena be very careful. Kena tapis. Nak tanya lagi satu. Boleh. Kalau macam kita guna music dan TikTok ni, dia ada copyright issue tak? Atau kita boleh guna? Setakat saya guna tak ada copyright issue. Sebab apa-apa yang dekat TikTok tu memang dah boleh digunakan. Okay, alright. Thank you. Sama. Okay. So, untuk social media ni, jangan stress-stress. Bukan stress yang macam mana? Maksudnya, jangan macam saya cakap, social media ni seeding, kita tanam benih. Kita tanam benih. Kalau kita baru nak start, kita bermula sebagai baru nak tanam benih. Jangan cepat putus asa, jangan cepat dalam seminggu pun tak ada pun leads. Tak ada pun orang message. Sebab maksudnya kat situ, kepercayaan belum hadir. 3K tadi tu kan, keinginan, kelihatan dah. Tapi keinginan dan kepercayaan tu belum ada lagi, belum sampai lagi. Yang penting, kena konsisten. Kadang orang nak tengok, dia ni konsisten ke tak? Bukan kadang kita sendiri pun kan. Kita kawan kita buat tu, buat ni. Nak tengok dulu lah dia ni. Setahun lah, dia bertahan tak setahun lah. Setahun dulu kan baru dah datang ambil. So, ingat tu je. Social media punya ni, online platform ni, is all about seeding punya proses. InsyaAllah you akan dapat hasil dia bila sampai waktu.
Tapi janganlah tinggalkan pula benda lain yang dah diajar dekat start coaching, yang you boleh buat direct approach. Yang tu geraklah sekali. Okay, semua kena berjalan serentak. Janganlah buat yang ni je tinggal kat tempat lain. Buat yang C tinggal yang B. So berjalan sekali. So kat situ nanti kita akan tahu kat mana kekuatan kita. Macam saya pun semua benda saya buat. Buka booth, saya start, semua benda saya start lah. Buka booth, bagi flyers, direct approach. Sampai satu masa saya tengok kekuatan aku dekat online contohnya. So kita fokuskan lah, maksudnya benda lain kita tak tinggal, tapi kita fokuskan pula dekat kekuatan kita tu. Masing-masing ada kekuatan masing-masing. Ada orang dia tak kuat dekat online, dia memang selesa offline ataupun dia memang raw market. Dia approach kawan dia buat. Dan you teruskan lah. Ini adalah salah satu option sahaja. Nak try boleh. Dan kalau if you find this is your strength ataupun memang kat sini you dapat orang kata hasil ataupun benda tu yang bantu you lebih cepat, then you go for it lah. So dekat sini dia tak ada mana betul, tak ada mana salah. You kena try and error dan bertabah lah. Kalau online punya ni kena banyak bersabar dan keep on giving. Kalau you bagi dengan harapan nak balik, nak sesuatu in return, you akan penat. Percaya dekat saya. Tapi kalau you bagi for the sake of memang nak educate, memang nak educate dekat orang, you akan seronok. Sebab memberi ni, siapa yang bagi, givers gain lah. Siapa yang memberi dia akan dapat. Tapi jangan harapkan dapat tu. You yakin je insyaAllah Allah akan bagi. So yang lain tu, kelas semua tu kena pergilah. Jangan tak pergi kan. You tu online je, kelas tak nak pergi. Tak. So macam saya cakap, semua berjalan serentak. Okay. So, share balik. So mungkin boleh masuk part Q&A lah kot. Kalau ada. Kalau tak ada, saya serahkan balik pada Syikin lah. Sila, ada siapa yang nak bertanya kepada Finas sebelum kita buat wrap up? Sila Ustaz Hafiz. Silakan. Masalah ni orang bujang cek kamera tak jumpa ni. Canggih sangat kamera dia tu. Okay, so sebelum saya jawab, saya nak tanya. So, image yang macam mana yang kontra tu? What kind of, bila orang sebut TikTok, apa benda impression pertama Hafiz?
Okay. Faham. So memang kena jadi diri kita lah. Janganlah dekat TikTok jadi orang lain, dekat Facebook orang lain, dekat Instagram orang lain. Okay, so yang penting jadi diri kita sendiri, be yourself. Okay, cumanya dekat TikTok ni mungkin Hafiz boleh tengok ataupun explore sikit mungkin ustaz-ustaz ataupun yang yang sesuai dengan pembawakan Hafiz. Dekat TikTok dia tak boleh terlalu profesional sangat. Tapi janganlah jadi macam nak joget tu, janganlah. So dia ada cara macam mana kita boleh santai-santai ataupun sebenarnya macam ni platform TikTok ni sebab TikTok ni dia tengah naik sekarang. Okay, so kita kena manfaatkan keberadaan ataupun platform tersebut. Sampai satu masa TikTok pun akan gone juga macam platform lain. Okay, so sekarang kita nak manfaatkan dulu. So jangan berat sangat fikir nak kena image. Sebab saya sendiri pun kalau nak tahu, saya memang tak selesa depan kamera. Tapi saya keluar daripada comfort zone saya sampai saya cari satu dan macam mana sebab tu yang untuk faraid tu saya start dengan tulis dulu. Sebab saya tak selesa nak cakap ni mak ibu ni tak reti. So bila lama-lama kita dah develop keyakinan dekat situ, kita akan tahu dan kita tahu macam mana nak bawa diri. So sekarang ni Hafiz jangan terlalu berat sangat, jangan macam stres sangat nak bawa image ni, tapi macam Facebook profesional. Jadi juga profesional dan jangan downgradekan yourself semata-mata nak suit ataupun nak sesuaikan dengan TikTok tu. Maksudnya kita kena TikTok memang dia tahu orang ni macam tak serius sangat ataupun konten joget-joget. So kita jangan ikut. So kita branding kan. Dan TikTok dia ni memang bagi value. Bagi lain daripada yang lain. Sebab orang tengah cari benda tu. Lambakan dekat TikTok tu berjoget ke apa, itu lambakan dan itu mass market, itu yang orang buat. So dekat tengah lah. Jangan profesional sangat sampai orang macam profesionalnya dia ni macam apa MLM ke. Janganlah santai-santai, tapi janganlah santai sampai santai sangat orang macam tak percaya je. So konten tu macam saya cakap, cerita faraid pun dah okey dah. Cerita pasal janda tu kan. Boleh dah topik tu. Sesuai dekat TikTok tu. So sebab Hafiz benda tu macam bila kat Facebook memang Hafiz tahu golongan tu banyak. Itu contoh kan. Sebab so bawa benda tu tapi sesuaikan dengan platform TikTok. Dan juga TikTok ni macam dia bukan macam dia jangan update harian kita, jangan update hari nak makan apa. Dia bukan macam IG story, bukan macam Facebook story. So elakkan benda tu sebab orang tak nampak value tau. So cerita benda yang ada value tapi janganlah sampai memberatkan. Jangan sampai stres macam nak cari yang value sangat. Tak perlu. Sebab you cerita yang benda general je, jangan sampai deep sangat. Jangan sampai nak buka tu tak nak buat hibah harta ni, kena cari cakap amanah. Tak perlu. Cerita benda yang faraid, cerita beza hibah wasiat, benda-benda yang ringan. Yang nanti yang detail-detail tu kalau dia contact kita baru kita cerita detail. Jangan cerita detail dekat situ. Sebab macam saya punya apa yang kata saya punya objektif juga dekat TikTok ni, maksudnya nak cari orang yang berkualiti. Maksudnya bila benda tu kena dengan dia memang akan PM kita. So jangan cerita benda yang berat. Sebab benda yang berat tu orang macam berat je lah dia punya sharing ni kan. Sampai orang pun tak nak capture. Dekat TikTok ni paling-paling kurang pun 15 saat, 30 saat punya video dah okey dah. Walaupun TikTok dia boleh 1 minit, kalau boleh maksimum kan 30 saat je. Sebab orang punya attention ni sekejap je. Tapi kat TikTok orang boleh scroll je kan. Okay tak? Saat. Betul.
Macam lepas tu macam ni lah cadangan saya lah. Yang janda tu memang very catchy. Saya belum tengok lagi orang share pasal kat TikTok pasal macam Faraid janda ke macam mana, mungkinlah benda tu sensitif. Tapi kita lah kena pandai supaya benda tu, sebab ramai janda-janda dekat luar sana tak tahu hak dia contohnya. So bila Hafiz bawa benda tu, maybe itulah expertise Hafiz. So dia jadi kelainan lah, faham tak? Sebab belum ada lagi orang buat pasal benda tu. Macam saya start dulu, belum ada lagi orang nak cerita pasal faraid ke apa. Kalau takaful banyak. That's why awal-awal dulu macam orang cari benda tu. Ada bila tengok macam kebanyakan feedback yang saya dapat, macam saya tak pernah pun tengok orang cerita pasal faraid dekat TikTok. That's why masa tu orang kata mungkin rezeki saya lah masa tu kan. So sekarang ni nak cerita faraid boleh juga, tapi cuba cari kelainan yang orang tak buat. Supaya kita ni lain lah. Ramai orang kat luar sana kan yang estate planning buat pewarisan. Tapi macam mana kita nak jadi lain daripada yang lain? Itulah keunikan kita. Macam Wasiah Shop, kan banyak buat trustee company. So apa yang Wasiah Shop lain? Patuh syariah, yang boleh hibah harta bercagar. So kita pun kena serap benda tu juga dalam diri kita. Okay, apa yang kita ni lain daripada orang lain? Supaya kita tak jadi mass market lah. Okay? Itu mungkin sikit sebanyak apa yang saya boleh kongsikan. Tuan Syah. Tuan Syah tak berani, jangan cerita. Kan kena kejar janda kan. Hidup janda. Boleh tunjuk video yang paling tinggi view. Okay. Syafinas. Ya? Syafina nak tanya, kan macam buat kelas malam ni macam ajar nak buat ni ke ataupun cara-cara nak buat contents ni? Sebab saya tengok kan Syafina punya kan kita letak gambar, lepas tu letak apa nama tu, konten yang bertulis tu kan. Macam mana nak buat tu? Okay, kalau nak ajar tu memang tak sempat malam ni. Okay, mungkin boleh explore dulu sendiri macam mana nak buat, sebab dia punya features tu tak susah sangat pun. Memang boleh explore lah. Untuk malam ni memang tak sempat, minta maaf sangat. Mungkin nanti kena mungkin macam mana, ada cadangan ke nak belajar TikTok ke? Nanti mungkin next, sebab malam ni kita memang minta untuk Fina share of personal branding dan juga sedikit tentang TikTok lah, tapi kita tak akan pergi detail untuk macam mana nak buat tu semua, sebab dia akan sebab yang lain mungkin dia belum buat lagi, so dia akan makan masa lah, sebab features dia pun ada banyak juga kan. Tapi boleh cuba explore dulu. Mungkin dalam next session team start coaching, boleh invite Finas lah kot kalau untuk nak masuk ke dalam nak belajar tentang detail tu. So kalau macam ataupun Kak Siti leader siapa Aziati. Tapi okay. sekarang ni bawah ni kot. Sekarang ni yang jaga Yuyu. Yuyu. Sipu tu lagi sipu TikTok tu. Boleh rujuk dengan Dina. Sebab Dina pun one of TikTok dia pun ratus ribu juga tu follower. Betul. Dina memang masuk kelas. Okay. Dina punya ni apa nama link Dina? Dina Syukrah rasanya. Dina Syukrah. Sebab dia masuk kelas dengan Ifan Khairi. Dia punya ni memang dah ratus ribu. So boleh belajar dengan dia lah. So maksudnya sebab kalau kita nak bagi detail macam tu mungkin unfair lah bagi kita punya speaker. So boleh rujuk balik kepada leader masing-masing. Kebanyakan leader kat sini memang dia dah pergi kepada TikTok, sebab hari tu kami ada buat satu sesi leader-leader sahaja untuk TikTok. So mana yang dia fokus dekat TikTok tu memang ni lah, memang diorang buat lah. Cuma kita memang tak fokus pada TikTok sebab kita dah bina personal branding di Facebook. Okay, so nanti Kak Siti boleh refer balik dengan Dina. Nanti she can pay form juga untuk Dina lah. Abang tu tadi tu bang. Okay. Ti boleh follow je boleh follow je, type je Dina Syukrah. Nanti akan keluar kat situ, follow je. Akak pun dah masuk Dina Syukrah. Okay. Alright. Terima kasih Kin. Alright. So sama lah macam kita cakap tadi, macam sharing malam ni, it's another option kalau you nak explore. Tapi kalau dia memang nak branding dekat Facebook contohnya. Then
you fokuslah kat situ. So it's just another platform yang kena explore boleh. Tapi macam saya cakap, you kena ada satu platform yang core, yang memang kat situ lah. Mana orang nak cari, orang akan pergi situ. Itu paling core. Macam saya, siapa lah dengan Kim. Core saya platform yang diutamakan adalah Facebook. Tetap Facebook. Dan saya gunakan lah kadang-kadang bila dah buat TikTok tu, you share lah dekat Facebook, share lah dekat Instagram. Sebab benda dah ada kan. So jangan sampai buat semua benda dan terkikir semua benda. Mana sempat boleh. Tak ada obligation. Jangan rasa terbeban. Orang buat TikTok semua kita nak buat TikTok. So nanti terbeban tau. So macam cakap tadi, back to basic. Tunjukkan expertise kita. Fokus yang kalau kita baru nak start, fokus satu dulu. Takut yang tak terkejar langsung boleh kita nak buat. Bila kita pun stress, satu pun kita tak buat. So TikTok ni just another platform yang kita boleh explore. Okay. So kalau tak ada, dah 10.43, saya serah kembali kepada Syikin. Alright, terima kasih Finas. So bagikan tepukan gemuruh kepada Finas atas kesudian beliau berkongsi dengan kita malam ni. So harapnya dapat banyak manfaat daripada perkongsian Finas, sebab nak dapat Finas pun bukanlah senang. So kalau tengok pada situasi Finas ni sebenarnya muda banyak ni daripada kita. Dia ni orang yang 90s punya, bukan 80s. So memang muda banyak lah. So sesuai maksudnya dari segi teknologi ni memang dia pun maksudnya dia bereksplor pelbagai ni lah, pelbagai method. Dan betul macam Finas cakap tadi tu, dia maksudnya masa orang tak mula di TikTok, dia dah mula. So masa lepas Finas trending tu barulah orang lain mula buat TikTok. Sama macam Syikin mula dulu dekat Facebook. Masa Syikin mula tulis 4 tahun lepas di Facebook, tak ada orang pun tulis pasal pewarisan ni. Sebabnya yang berada di kawasan masa tu perunding-perunding yang umur 50-an, 60-an. Masa tu rasanya yang muda-muda pun Yusairi, Heidi. So yang lain-lain tu memang orang yang bukan ni lah. Bukan yang menggunakan Facebook sangat. Sebab tu kalau tengok Syikin punya market sama macam Finas. Bukan buat market, maksudnya bukan orang kenal. Memang orang-orang yang kita tak kenal. Maksudnya nak dapat tu memang kalau ada pun referral. Maksudnya dia referkan kepada orang lain ataupun kawan-kawan, referkan kepada parent dia orang kan. So boleh mulakan dan ambil peluang ketika PKP ni, sebab kalau tengoklah kepada persenjataan sale Syikin sendiri pun 150,000 untuk tahun lepas punya sale memang semuanya secara online. Jadi kalau orang kata musim PKP kita tak boleh buat sale, pernyataan tu silap lah. Memang kita tak boleh nak pergi kepada orang berjumpa bersemuka, tetapi kita boleh menggunakan platform social media dan juga Zoom ni untuk kita berkongsi ilmu. Masa ni semua orang duduk rumah, so ambil peluang, which is champion-champion dekat luar sana yang dia biasa dengan method F2F. Yang biasa dengan method F2F ni, dia tak boleh keluar waktu ni. Sebab dia orang yang pertama, dia orang berisiko. Dan yang kedua, dia tak biasa gunakan perjanjian secara Zoom. Jadi kita yang ada ilmu ni, ambillah peluang ni untuk kita tahulah masa ni. Jangan tak nak bermula langsung lah ketika PKP ni, sebab kita pun PKP dah 2 tahun. Kalau kata tahun lepas tak mula tu lain lah cerita kan, ni dah tahun kedua. So kena mulakan lah. Kalau kita tengok kat sini juga, macam tadi Finas dah share untuk membina personal branding, so boleh pilih boleh pilih mana-mana method yang kita rasa sesuai. Macam Syikin pun ada banyak juga, ada Facebook, ada Telegram. Telegram tu dia lebih kepada orang yang memang dia nak buat. Sebab tu dia masuk dalam grup Telegram tu. Dulu Telegram tu ada 40 orang je, sekarang alhamdulillah dah ada 900 lebih. So maksudnya tapi pelan-pelan lah, bukan satu hari. Dia bukan satu hari punya kerja. So lepas tu bila PKP tahun lepas, bina pula di LinkedIn. So di LinkedIn baru tahun ni baru nampak hasil. So maksudnya dia memang akan masa. Dan kalau tengok Syikin aktif di Facebook page. So Facebook page tu dia linkkan kepada Google. Bila orang cari di Google, dia akan linkkan kepada Facebook page. So maksudnya kita boleh guna pelbagai sebab orang lepak pelbagai. YouTube pun ada. Kan ada orang macam husband Syikin, dia suka YouTube. So kalau ada orang jenis suka tengok video yang panjang, so dia akan cari YouTube. Cuma macam Finas cakap tadi, Finas pun fokus satu. Sebab apa? Kita tak nak lah kita buat semua terkikir. Tapi jangan tak buat apa-apa langsung. Tak buat apa-apa langsung tu silap besar lah. Jangan takut untuk bermula. Kena mulakan dekat mana-mana. I think Tuan Ikmal dah mula dengan website. Dina Syukrah pun dah start ada dia punya website. So nanti
maksudnya boleh explore mana-mana yang kita selesa lah. Okay, so mungkin itu saja untuk sesi malam ni. So kita sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Finas. InsyaAllah nanti akan ada sesi-sesi yang lain. Kita akan jemput juga Syafinas untuk mungkin perkongsian yang lainnya. Kami ni ada persamaan sebabnya maklumlah dulu pindah ke tempat baru kan. Dah lah dua-dua pun memang approach full market. Dua-dua pun pindah ke tempat baru yang tak biasa kita duduk. So kami bermula kita mula dapat klien di Johor pun kiranya lepas setahun pindah. Maksudnya nak membina balik kehidupan daripada duduk di Klang Valley pindah ke sini tu bukan satu benda yang mudah. Tapi kalau kita ada usaha, dah jauh kan, lepas tu dah tak kenal orang kan. Jadi maksudnya kita tak boleh putus asa lah. Takkan kita dah membina kredibiliti kita, tiba-tiba disebabkan satu benda yang Allah ni sikit je lah hidup kita. Takkan kita nak, tak apalah aku nak let go lah benda ni. Buat benda lain, baik di rumah jual baju baby ke, jual tudung ke, macam itulah kan kat Shopee lah, macam itulah contohnya. Tapi disebabkan kita dah membina kredibiliti sebab kita teruskan je lah. Cuma kita kena cari jalan, insyaAllah jalan tu akan jumpa kalau kita carilah. Okay, so tahniah kepada semua yang hadir malam ni. Alhamdulillah, tadi nampak macam ada 30 orang, so ni tinggal 27. So boleh onkan kamera semua, kita ambil gambar sama-sama. Lagi ni. Page 1. Sekejap. Page 1 dulu 1, 2. Sekejap. Satu page 2 sekejap. Sekejap check dulu. Nanti kan ada tutup mata lah. Okay, 1, 2. Alright, okay, so nanti share ni nanti Zah akan hantar dekat semualah. So untuk update aktiviti, besok kita akan ada sesi live dengan Ustaz Hafiz Protas. So insyaAllah Syikin sebagai speaker. Thank you team Protas atas invitation. So boleh tengoklah pukul 5.30 sampai pukul 6.30 petang esok untuk kita kongsikan topik waris. Apa tajuk dia Hafiz? Siapa waris? Tanggungjawab waris, tanggungjawab harta, tanggungjawab waris ke tanggungjawab okay, so sama jugalah sebenarnya sesi-sesi live ni boleh kongsikan dengan kawan-kawan sebabnya dia ada banyak input kat situ. Sama juga macam yang kita orang buat untuk Wakaf Anu pun boleh kongsikan dengan kawan-kawan, dengan prospek sebab dia ada input-input dekat situ. So bila kita bawa tu maksudnya leverage lah kepada kami supaya benda-benda ni kita dapat kongsikan dengan lebih ramai lah. Okay, so terima kasih semua. Sekali lagi terima kasih kepada Fina dan terima kasih kepada tim Warrior dan juga tim Start Coaching. Semoga dapat sesuatu malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Jumaat. Jangan lupa tim Start Coaching minggu ni sesi last coaching. Pastikan homework semua siap. Minggu depan kita dah nak pergi kepada grading session. Dia mak education ni dia memang garang sikit. Mak education ni kalau homework tak siap memang dia time je. Dia tak bagi masuk grading nanti. Dia tak approve dekat Zoom tu nanti. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Finas. Terima kasih Finas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.